Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi bid darain. Amin. Dan niat mufarakah makmum berniat mufarakah, niat berpisah dengan imam dengan uzur, dengan sebab dia sendiri itu uzur. Tengah-tengah sembahyang mari sakit perut, maka kalau dia nak cepatkan sembahyang ni mufarakah, dia dipanggil mufarakah makmum dengan sebab uzur. Ataupun dia belorak lagi ke lain, ada buat perjanjian yang imam tu baca surah panjang-panjang, kalau nak nanti sudah imam terlepaslah perjanjian tu. Itu dipanggil dengan sebab uzur makmum. Bagaimana kiranya kalau makmum mufarakah dengan sebab ada keuzuran bagi diri dia, tiada luput fadilah jemaah. Fadilah jemaah dia tidak terluput, tak terhilang, masih lagi dapat bertahan. Sebahagian daripadanya adalah, bukan kata terlupuh habis, tidak. Seperti keuzuran diri makmum kerana diri dia sedikit uzur, bagaimana hal yang tersebut pada kata uzur makmum tu. Atau antara lain lagi, kiranya makmum tadi mufarakah tidak meluputkan fadilah jemaah, atau meninggal imam. Bukan imam mati tengah sembahyang, meninggal imam di sini, imam tu tinggal akan sunat yang dimaksud. Sunat yang ada maksud, sunat yang penting lah dalam sembahyang, tapi ditinggal oleh imam. Imam yang pakai lupuh gitu ya. Apa dikatakan sunat yang dimaksud? Manakala ditinggal oleh imam, kiranya makmum tadi mufarakah tidak meluputkan fadilah jemaah makmum, seperti tasyahud awal, tahiyat awal, tasyahud awal ditinggal oleh imam. Sebab imam fikir itu sunat je, tak wajib, tak apa, tak melarat batal sembahyang. Sedangkan tasyahud awal ni ke sunat yang dimaksud, sunat penting. Maka boleh dikala tu makmum tadi nak memeliharakan tahiyat awal, dia mufarakah dengan imam. Atau kunut, antara lain lagi sunat dia maksud, imam tak berkunut, makmum tadi sayangnya pada kunut, dia mufarakah. Mufarakah makmum dikala tu tidak meluputkan fadilah jemaah. Atau antara lain lagi, mufarakah makmum tidak meluputkan fadilah jemaah, melebihi memanjang imam. Imam tu lama-lama kan, memanjang-manjangkan bacaannya, padahal makmum makmum tu lemah. Ni ikut selera nak ikut selera imam, rebah makmum dibuatnya. Dikala tu bolehlah makmum tadi mufarakah. Mufarakah di atas sebab tu tidak meluput fadilah jemaah. Atau ada gaduhan. Jangan cakap gaduh berkelahi pula ni. Gaduh lorak ke daerah di sini, itu gaduh tu belorak. Belorak, dia nak pergi kelahi, nak dia berjanji orang jam sekian lagi, atau imam tu duk baca panjang-panjang. Kita kena janji tepat. Dikala tu bolehlah mufarakah. Maka mufarakah makmum di masa tidak meluput fadilah jemaah. Habis cerita pasal mufarakah makmum yang tidak menghilangkan fadilah jemaah, begitulah halnya. Dan atas pada kata mufarakah tadi,
makmum mufarakah tadi. Dan terkadang wajib, kadang-kadang wajib mufarakah. Dan terkadang wajib niat mufarakah. Kadang-kadang wajib makmum tu niat mufarakah. Kalau tak di mufarakah di masa ni akan tutup sembahyang makmum tadi likuk. KO dah jawabnya. Masa mana tu? Masa mana yang jadi wajib makmum kena mufarakah dengan imam? Seperti datang ni berlaku. Datang ni kita kata berlaku. Suatu yang membatal bagi sembahyang imamnya, berlaku sesuatu hal perkara yang boleh jadi batal sembahyang imam. Makmum dapat tahu ya imam sudah melakukan perkara batal sembahyang, di kala tu wajib makmum niat mufarakah. Sebab imam sudah berlaku perkara yang membatalkan bagi sembahyang dia. Padahal mengetahui makmum sedang walah makmum tu sedar imam sudah berlaku perkara batal sembahyang, maka wajib di kala tu makmum tak dimufarakah. Kalau tak dimufarakah, dia dah sedar imam sudah berlaku perkara batal sembahyang, maka sembahyang makmum tadi pun batal juga. Sebab kita sembahyang dengan orang mazhab Hanafi, bukan tak boleh sembahyang dengan mazhab Hanafi. Jangan jadi fanatik begitu sementara kau Syafi'i pun. Jadi pada nanti orang Hanafi yang tak cermat ni, dia tak jaga tamak ninah tu. Sebab bagi dia tepat tamak ninah tu sunat. Tamak ninah rakaat, tamak ninah iktidal, tamak ninah sujud, duduk antara dua sujud sunat saja. Kalau tak ditamak ninah olehnya tidak melarat batal sembahyang. Itu mazhab Abu Hanifah. Tapi mazhab kita Syafi'i wajib. Maka kita beriman dengan dia. Dia terbawa-bawa dah. Sikap tak cermat dia tu. Dia tidak tak ada tamak ninah. Dia duduk depan kita nampak tidak tak ada tamak ninah. Dalam suasana bergegar-gegar tubuh masa tidak terus pergi sujud. Maka wajib kita makmum tadi mufarakah. Sebab kita dah nampak dengan jelasnya sekali imam tadi sudah buat perkara yang membatalkan sembahyang di sisi mazhab kita Syafi'i. Ada pula orang kata, dah kalau macam tu kita tak dengar imam baca bismillah di kala baca Fatihah. Sedangkan bismillah ni salah satu daripada ayat Fatihah yang 7. Dia kalau dia jadi imam dia tak baca bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tu alham tanpa basmalah. Apa macam? Sedangkan baca Fatihah ni kalau kurang satu ayat daripada 7 ayat akan tidak sah. Mengikut perkiraan mazhab kita Syafi'i, bismillah salah satu daripada ayat Fatihah yang 7. Mazhab Hanafi dia tak kira. Itu sebab dia tak baca. Tapi sungguh pun dia tak kira. Sunat juga dia baca secara sir bismillah tadi secara perlahan. Jadi kiranya kita beriman dengan dia, kita tak dengar dia baca bismillah, hanya kita dengar dari alhamdulillah selalu. Kita kena saka baiklah. Kita saka dia baca, sebab dalam mazhab dia tu sunat baca secara perlahan. Jadi manakala dia baca secara perlahan, akan tentu kita tak dengar. Jadi kena saka baiklah. Jadi perkara kita tak tahu pada seseorang tu kena saka baik. Kalau saka buruk, dia tak baca. Tak baca tak lewat iman lah. Dan kita soal pula orang tu, mengapa kamu saka buruk orang begitu sedang kamu tak tahu? Benda kita tahu kena saka baik. Kalau tahu tak boleh nak saka lagi. Kena hukum jelas dengan apa yang kita tahu. Itu masalah. Betul lah itu. Dalam soal dia tak baca bismillah, tak timbul masalah. Masih lagi kita boleh beriman dengan dia. Dia kecuali dan istihar sebelum sembahyang, sebelum takbir, tuan-tuan, saya ni Hanafi, akan tentu saya tak baca bismillah walaupun secara sir. Itu orang tak panggil saka lagi dah jelas dah dia tak baca.
Apa mengaji kat dalam masjid ada mati. Dia. Mana dah? Seperti datang suatu yang membatal sembahyang imam padahal mengetahui makmum. Makmum tu sedar imam sudah buat hal perkara membatalkan sembahyang atau sudah berlaku perkara batal sembahyang di tengah-tengah sembahyang, maka wajib makmum tadi mufarakah. Maka melazim akan makmum niat mufarakah, tak dapat tidak. Kenalah bermufarakah dengan segera secepat mungkin, jangan berlengah-lengah lagi. Dan jika tiada niat mufarakah, apa macam makmum tadi, dia nampak dah, dia tahu dah imam sudah melakukan perkara batal sembahyang, dia kekal duduk jemaah lagi dengan imam yang dah batal tadi, dengan tidak diniat mufarakah, batal sembahyang makmum, automatik sembahyang makmum tak dibatal. Dengan ittifaq ulama, disepakati oleh ulama, batal sembahyang makmum. Dan jika tiada mengikut makmum akan perbuatan imam sekalipun, wayahnya sekalipun tu batal juga, dengan sebab dia tidak niat mufarakah. Kalau makmum tadi dia tahu imam yang dia ikut tu dah batal sembahyang, dia tak niat mufarakah, walaupun dia tak ikut imam tu sekalipun batal juga. Tidak niat mufarakah, kena niat mufarakah. Kok mana sekalipun setelah kita tahu ya imam tu sudah berlaku perkara batal sembahyang, kena niat mufarakah. Kalau tak diniat mufarakah, akan tutup batal lah sembahyang makmum. Walaupun dia tak ikut imam, tapi niat mufarakah tidak, pun batal juga. Jangan dia. Niat kita tak ikut dia lagi dah lah, itu niat mufarakah. Ilmu sembahyang begini, di kalau mengaji setelah faham nak ingat. Dia ada 3 tangga: mengaji, faham, ingat, baru jadi hijau. Kalau mengaji ilmu sembahyang, ngaji dah, faham dah, tak ingat, tak boleh buat kerja lagi. Tangga pertama mengaji, tangga kedua nak ingat tu, mana ingat, nak faham tu satu tahap juga. Sebab bahasa kita ni, kalau kita Arab, kita yang tak banyak menguasai bahasa Arab, lagi payah nak faham. Kita ia diguna dengan bahasa ibunda kita sendiri, kitab Melayu, tulisan Melayu, Jawi itu tulisan Melayu lah. Rumi itu bukan Melayu, Rumi itu bahasa Rom, bahasa Romawi tu. Bukan bahasa ibunda Rumi ni. Tapi dah kita ke tengah, jadi seolah sepuh kita dah. Payah juga nak faham dah. Tapi kalau kita fokus, kita tumpu, Allah Ta'ala akan mencerahkan akal kita sehingga kita boleh faham. Itu satu rahmat yang besar tu. Dapat kita faham dalam pengetahuan agama ni suatu nikmat yang dianugerah oleh Tuhan kepada kita. Jangan main-main, dihargai oleh Tuhan. Hati yang boleh faham selok belok hukum akan agama tu dihargai, dihormati oleh para malaikat. Kalau dia mati pun roh yang sebegitu roh dihormati. Bukan roh seperti keloton kelapa dah, tak ada isi dah. Roh ada pengisian. Itulah orang mengaji ni termasuk dalam bahagian jihad fi sabilillah. Dah. Ini berjihad atau mengaji. Hari sudah jadi berjihad dah. Faham tak? Ketahui olehmu, kata pengarah ni, kata Tuk Haji Abdul Rahman, dia kata ketahui olehmu bahawa segala
bahawa segala bahagian yang jadi daripada mengikut imam 4 bahagian. Dia nak katanya perkara yang jadi dikala kita ikut imam ada 4 perkara. Boleh guna juga kita kata perkara yang dapat bagi makmum yang mengikut imam ada 4 macam. 4 perkara yang dia dapat, 4 bahagian yang dia boleh dikala dia mengikut imam, dikala dia semayang berjemaah. Tak boleh lari dah. Sebut kata semayang jemaah, ada sebahagian perkara tu dia boleh. Perkara yang dinamakan rakaat. Ada perkara yang dinamakan dia boleh fadilah tahrum. Ada perkara yang dikata dia boleh jemaah. Ada perkara yang dikatakan dia boleh Jumaat. Sebab orang sembahyang Jumaat ni kadang-kadang dia jemaah Jumaat. Dia jemaah Jumaat. Jemaah sembahyang Jumaat ni, jemaah Jumaat macam mana dia kira dapat jemaat. Tidak semuanya orang jemaah sembahyang Jumaat tu jadi Jumaat belaka. Tengok pula macam mana boleh jemaah. Begitu juga orang sembahyang Jumaat ni. Orang sembahyang Jumaat macam mana dia kira boleh fadilah tahrum. Tidak semesti orang sembahyang Jumaat ni dapat kelebihan tahrum, kelebihan takbiratul ihram bersama dengan imam. Demikian juga orang sembahyang Jumaat macam mana dia kira dapat rakaat. Orang sembahyang Jumaat macam mana dia kira dapat jemaah. Hak tu dia katakan ada 4 perkara tu. Pertama, mendapat fadilah jemaah. Pertama, orang yang dikira dapat fadilah jemaah. Fadilah jemaah yang terbanyaknya 27 ataupun 25. Orang sembahyang jemaah macam mana dikira dapat fadilah jemaah? Akan dihurai. Tak hurai lagi ni. Kedua, mendapat jemaat. Orang sembahyang jemaah macam mana dikira dapat Jumaat. Ketiga, mendapat fadilah tahrum imam. Yang sembahyang jemaah macam mana dia kira dapat fadilah takbiratul ihram bersama imam. Fadilah tahrum ni salah satu daripada fadilah yang besar bagi orang yang sembahyang jemaah. Halnya asin daripada fadilah jemaah yang 27 fadilah tahrum. Keempat, mendapat rakaat. Yang sembahyang jemaah macam mana dikira dapat rakaat. Dia nak tahu satu-satu. Maka mendapat makmum fadilah jemaah. Hak makmum yang dikira dapat fadilah jemaah, yang dia sembahyang jemaah ni, selama belum salam imam. Ini simbolik dia cakap ni. Ayat kita dia panggil ayat simbolik ya. Orang dapat fadilah jemaah ni selama belum salam imam. Macam mana ni? Macam mana nak faham ni? Orang dapat fadilah sembahyang jemaah selama belum salam imam. Betullah adab mengaji kita kena mengadap guru. Kena guru baca kita perhati. Ini ambil kitab di kedai, baca-baca tak faham, itulah tak ada umur nak ngaji kitab tu. Rupa-rupanya dia mengaji seorang, dia buat style supaya surat khabar. Tak jalan lah. Orang zaman dulu nak faham ayat kitab tu menaung di pusat pengajian pondok belah tahun biasa, 4-5 belah tahun tu lazim biasa je.
Bukan 5 tahun. 5 tahun nak ambil degree. Orang dapat fadilah jemaah selama belum salam imam. Dia pergi sembahyang jemaah, imam belum lagi pergi salam. Sempat dia pada jemaah. Orang begitu tetap dapat fadilah jemaah. Sebab dia masuk jemaah, imam belum beri salam lagi. Yakni salam pertama lah, bukan salam kedua. Artinya, dia buat mari artinya, sebab ayat ni ayat simboliknya. Artinya tiada bertutur iman dengan mim alaikum pada salam pertama. Dah nyari-nyari nak terlepas dah. Dia masuk-masuk tu imam dah hampir-hampir nak beri salam dah. Atau imam beri salam dah. Tapi sempat dia takbir. Dalam masa imam beri salam tu sempat dia takbir dan salam imam tu tidak sampai di peringkat mim pada alaikum, tak sampai pada mim khutak. Imam baru as-salam, dia pun Allahu akbar. Habis dia Allah akbar baru imam tu ko. Orang begitu dia masih dapat juga fadilah jemaah, tapi persen dapat tu kuranglah. Tak sampailah 25% tu dia al-maklum dia pergi di hujung-hujung. Kalau masuk majlis makan, orang nak masuk tangan, kita baru masuk majlis tu al-maklum tinggal sakit baki je lah. Kok lainnya pun kok orang dulu habis lah. Begitulah gayanya. Nak cakap sebegitu rupa orang semaya jemaah masih lagi dikira dapat fadilah. Jangan kita pergi Allahumma pun assalamualaikum kita akbar terlepas. Sebab imam dah kong kita baru selesai takbir. Ini takbir kita tak beres lagi. Tak beres lagi. Imam pun tak selesai lagi beri salam. Beres takbir imam kong pada salam. Masih dapat. Faham tu? Itu maksud dia nya. Dan jika tidak sempat duduk makmum serta imam sekalipun masih lagi dikira dapat. Macam mana? Makmum tadi takbir Allahu akbar, imam pun assalamualaikum. Jadi kalau macam tu imam tak boleh duduk dah. Sebab imam dah selesai dah sembahyang, duduk apa? Sekalipun masih lagi dikira dapat fadilah jemaah tu. Sebab apa dapat? Kerana dapat makmum satu rukun. Kerana makmum tadi dapat satu rukun. Serta tu bersama imam. Mana rukun yang dia dapatnya bersama dengan imam? Ialah takbiratul ihram. Itulah rukun makmum dapat tu. Takbiratul ihram ini rukun qauli lah. Tetapi sungguh pun dikatakan dapat fadilah jemaah makmum tu kurang daripada mereka yang mendapat awal sembahyang daripada dengan orang masuk jemaah awal sembahyang. Banyak pahala orang itulah dengan orang ni. Tapi nak cakap dapat juga. Tapi persen tu sikit sangatnya. Faham kata? Kita mengaji molek faham, boleh mengajar kat orang lain pula faham. Kita mengaji ni kita kena kosak. Kalau dapat ilmu aku nak panjang, ilmu aku dapat. Baru dapat berterusan ilmu tu. Dia kena ngaji kitab. Maka jika sekiranya makmum dapat takbiratul ihram, sekiranya makmum tadi sempat takbiratul ihram, tiba-tiba imam beri salam, lepas dia takbir imam pun assalamualaikum. Lesar dia takbir imam pun mula beri salam. Maka tertegahlah duduk, terhalanglah makmum tadi duduk. Tak boleh duduk dah lah sebab imam dah beri salam. Kerana duduk itu untuk mengikut imam. Tujuan duduk tu kerana ikut imam. Tapi sekarang ikut apa lagi dah? Sebab imam dah selesai sembahyang dah. Itu sebab dihalangkan duduk. Dan padahal duduk, dan padahal sudah luput.
Makmal sudah luput, sudah habis dah. Imam sudah habis dah sembahyang. Maka jika duduk makmum hanya buat tak faham ni. Makmum ni dia buat tak faham ni. Dia tak ngaji tak faham. Imam dah beri salam nyagi duduk juga. Ya Allahu Akbar, imam pun assalamu punya duduk lagi. Siapa dia pelekat imam beri salam punya duduk lagi. Dengan sengaja dia duduk tu, dengan sengaja saja nak duduk. Lagi tahu akan haram kelakuan duduk di kala tu, dia tahu mana tak boleh. Hukumnya batal semayang makmum. Semayang makmum tadi automatik batal. Jangan dibuat. Jangan dibuat. Kalau dah imam beri salam, kita baru takbir, jangan diduduk. Kalau sengaja duduk, sekita tahu hukum tak boleh, maka batal lah sembahyangnya. Dan jika dengan lupa, kalau dia duduk dengan terlupa, dia terlupa hukum, dia pun terduduklah. Atau jahil dia tak tahu hukum, tak tahu segala guana. Tak tahu apa dah, jahil tak tahu, diuzurkan. Orang dua jenis ni, jenis lupa, jenis jahil. Kalau dia duduk juga, selepas dia takbiratul ihram, imam beri salam, diuzurkan. Mana ada kelonggaran lah. Tiada batal, ia tak batal lah. Tapi semua pun tak batal. Dan wajib atasnya berdiri dengan segera apabila ingat. Huk yang lupa tadi, kalau dia sedar, dia ingat, tak boleh duduk, cepat-cepat dia kena bangun. Tak boleh nak melengah-lengah lagi. Atau tahu huk yang jahil tadi, dalam masa duduk baru dia tahu, duduk tempat ni tak boleh, cepat-cepat dia kena bangun. Dan sunat sujud sahwi akhir sembahyang. Ni antara perkara sunat sujud sahwi ni. Kalau dia duduk dengan sebab terlupa, sedangkan imam dah beri salam dah selepas dia takbiratul ihram, ataupun dengan sebab dia jahil, lepas tu dia tahu yang pada bahawa tak boleh duduk di tempat tu, dia cepat-cepat dia kena bangun. Maka kelakuan mereka yang tersebut tadi di akhir sembahyang, dia kena sujud sahwi. Sebab tu kalau kita belajar bab sujud sahwi ni, bukan dengan kerana tinggal sunat aba'at yang 8 saja kena sujud sahwi, banyak. Kalau nak catu jadi satu risalah. Antara faktor, antara sebab kena sujud sahwi. Tapi itulah, lengah nak mikir, kita nak cari. Tapi nak fikir nak buat juga. Satu risalah antara sebab yang dikenakan sujud sahwi selain daripada sunat aba'at. Duduk berselera dalam bab sembahyang tu. Dan jika tiada memberi salam imam pula, kita lepas takbiratul ihram, imam tak beri salam lagi, imam masih duduk at-tahiyah lagi. Dan jika tiada memberi salam imam, mengiringi takbiratul ihram makmum, makna mengiringi ni selepas makmum takbiratul ihram, imam tak beri salam lagi, imam masih lagi duduk bertahiyat. Apa macam? Kena duduk ke tak payah duduk? Sebab apa? Sebab imam dah hampir-hampir nak beri salam dah tu. Kalau duduk pun tak ke mana. Tapi imam belum lagi beri salam. Hal yang sebegini, kita tadi kena duduk ke tak payah duduk? Ini persoalan. Wajib duduk makmum. Kok mana sekalipun makmum tadi kena duduk. Walaupun dia fikir kalau duduk pun tak ke mana sebab imam dah hampir nak beri salam, tetapi belum lagi beri salam, kena duduk sebab imam tak beri salam lagi. Maka jika tiada duduk, kalau tak duduk nyerak berdegil, dia buat dengan alasan kata kalau duduk pun tak ke mana dia imam hampir nak beri salam. Maka jika tiada duduk makmum dengan sengaja saja tak nak duduk, lagi tahu akan wajib duduk itu, bahkan mengekal, bukan meninggal, mengekal berdiri.
kekal duduk berdiri situ, tak nak duduk. Berkekalan berdiri hingga memberi salam imam, sampai ke peringkat imam beri salam duduk kekal berdiri, namun duduk tidak sama sekali. Nescaya jawab hukum kat atas makmum tadi, batal sembahyangnya. Makmum tadi batal. Mengapa? Kerana ada padanya, pada makmum tadi menyalahi bersalahan yang keji dengan imam. Sebab makmum tadi sudah melaku perkara yang bersalahan dengan imam. Dan sunat bagi puak yang datang ke tempat berjemaah padahal imam lepas daripada rakaat akhir, bahawa menanti mereka itu akan salam imam itu. Dan sunat, wallahu a'lam. Ayat-ayat ni banyak pulah lah ni. Tak apa pulah pun boleh faham.